dalam cahaya yang sama-sama macam tu, dia boleh nampak dekat atas tempat duduk belakang basikal dia tu, ada satu orang tua, janggutnya panjang, berwarna putih, tak pakai baju. Elok je duduk dekat belakang seat basikal dia. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Terima kasih buat korang yang masih lagi setia bersama dengan aku dalam segmen Malam Mistik ni. Buat yang baru singgah channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Sebelum tu aku nak kenalkan diri aku dulu. Buat yang masih lagi tertanya-tanya dan tak kenal siapa aku ni. Alright. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Okay, malam ni aku ada sikit energetik sikit. Entah kenapa aku pun tak tahu. Mungkin terlebih Nescafe lah agaknya. Aku ni kaki Nescafe guys. Kuat minum Nescafe. Nak Nescafe tin original tu. Alright, malam ni aku nak restory balik 2 kisah daripada subscriber aku ni. Yang pertama ni dari Mami. Kalau korang masih ingat lagi, Mami ni pernah cerita pasal kejadian yang berlaku dekat dia. Dan 2 orang anak kembar dia masa stay dekat rumah Tok Wan suami Mami ni. Diorang jumpa hantu yang menyerupai muka macam kucing. Dengan cerita pasal burung ruak-ruak. Kalau korang masih ingat lah. Tapi kali ni Mami nak cerita satu kisah lain pula. Kisah ni berlaku masa anak Mami yang kembar ni dah besar-besar sikit dah. Cerita yang kedua pula daripada Mastura. Kalau korang masih ingat, Mastura ni dia pernah hantar cerita pasal kisah kakak dia yang terkena gangguan bunyi loceng kaki masa menyewa dekat sebuah rumah ni dekat Kedah. Dengan lagi satu cerita dia tu pasal Mami Astro. Yang ni mesti kau ingat lah kan, nama Mami Astro kan. Nama unik sikit. Tapi kali ni dia nak ceritakan satu kisah seram yang pernah berlaku dekat dia masa dia ni masih di zaman kanak-kanak lagi. Dua orang subscriber aku ni memang selalu dan rajin je hantar cerita pengalaman diorang ni. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Thank you Mami, thank you Mastura. You are awesome. Alright guys. Seperti biasa, sebelum aku nak start cerita malam ni, belanjalah aku subscribe dulu tu. Buat yang masih belum subscribe aku ni. Sebab nak road to 10k subscriber ni guys. Lagi ramai yang subscribe channel aku ni, lagilah aku semangat nak bercerita. Buat korang yang dah subscribe tu, korang memang hebat lah. Korang memang awesome. Tanpa korang, siapalah aku, siapalah Anas Rahmat ni. You are awesome guys. Alright, jangan lupa tu belanja, like dan share sekali guys. Dan jangan lupa komen sekali kat bawah ni. Tak kisahlah korang nak komen apa pun. Okay, nak cakap pasal cerita aku ke, nak komen pasal aku sendiri ke, nak kecam aku ke, aku ni terima je seadanya apa yang korang komen. Kalau sempat, aku akan balas insyaAllah. Tapi kalau korang dah komen tu pun, aku dah syukur dah. Syukur banyak-banyak dah. Alright. So, aku dah nak start cerita malam ni. Aku malas sembang panjang-panjang. Korang pun tahu kan, aku bukan jenis suka sembang panjang-panjang ni. Tak suka pun melewe-melewe ni. So, jom layan cerita yang first ni guys. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 2002. Masa ni Mami tinggal dekat Pulau Pinang. Mami ni ada seorang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki kembar. Memandangkan Mami dengan suami dia ni bekerja, so hanya setiap hujung minggu je lah ada orang ni sekeluarga ni baru ada masa untuk melepak ataupun chill sama-sama. So kalau tiap hari Ahad tu barulah Mami dengan suami dia ni dapat plan nak pergi mana-mana.
Tak kisahlah kalau nak balik kampung ke, nak pergi berkelah ke, nak pergi shopping ke. Hanya pada hari Ahad je lah waktu yang ada untuk diorang chill satu family ni. Nak dijadikan cerita. Satu hari tu, waktu tu cuti hujung minggu tu, Mami ni dengan keluarga dia ni rancang lah nak pergi satu shopping mall ni kat kawasan area-area Pening ni. Masa tu mall ni baru je dibuka. So Mami ni dengan keluarga dia ni pun excited lah nak pergi. So Mami dengan keluarga dia ni pun ambil lah kesempatan nak pergi ke mall tu sambil-sambil shopping, sambil-sambil spend time dengan anak-anak dia. Mami keluar rumah masa tu jam 12.30 hari. Jarak mall ni dengan rumah Mami pun taklah jauh sangat mana pun. Lebih kurang setengah jam perjalanan je, dah sampai dah. So lebih kurang pukul 1.30 hari tu, Mami dengan keluarga ni pun sampailah dekat mall tu. Lepas je dapat parking, diorang pun turunlah kereta terus menuju ke dalam bangunan mall tu. Anak kembar Mami yang 2 orang ni memang super excited lah masa tu. Masa menuju ke bangunan tu, belum sempat pun Mami ni pesan pada anak-anak dia tu supaya jangan huru-hara sangat, dan supaya jalan ikut laluan yang ada untuk jalan kaki tu. Diorang ni semua dah berterabur lari dah. Tak ikut langsung laluan pejalan kaki yang disediakan tu. Budak-budak kan, mana fikir apa pun. Diorang ni nak seronok-seronok je. Lagilah pula bila sekali-sekala baru dapat jalan kan, memang huru-hara lah jadinya. Lebih kurang sejam lepas tu, bila dah habis jalan dengan shopping-shopping kat dalam mall tu, diorang pun bertolak lah balik ke rumah. Mami ni dia ada satu perangai. Setiap kali kalau dia keluar tak, maaf guys, batuk ni tak baik-baik, dah sebulan lebih dah. Okay, kita sambung balik. Maaf banyak-banyak. Okay, Mami ni ada satu perangai. Setiap kali kalau dia keluar jalan-jalan dengan keluarga dia, dia akan standby atau bawa bekal air yang dibancuh daripada rumah. Sebab dia tahu anak-anak dia ni cepat haus. Budak kan. Air bekal tu jugalah yang dia akan share untuk minum satu keluarga tu. So hari tu, sebelum diorang nak keluar jalan-jalan kat shopping mall baru tu, Mami ni pun dah siap-siapkanlah bancuh air laici kat dalam satu botol yang saiznya lebih kurang 5 liter. So back to the story guys. Masuk-masuk dalam kereta, dalam perjalanan nak balik tu, anak Mami ni pun minumlah air yang diorang bawa bekal tu. Lepas diorang minum tu, Mami pun minta lah air tu sikit kan, air yang bekal tu. So Mami pun nak minum juga, sebab tekak Mami ni dah terasa haus lah masa tu. Tapi bila time Mami nak minum air tu je, Mami tengok air dalam bekas tu dah kering kontang dah. Tak tinggal sikit langsung pun, dah kering habis lah air dalam bekal tu. Kenapa minum banyak sangat ni sampai tak tinggal ke orang belakang? Bebel Mami dekat anak-anak dia. Tapi anak Mami yang perempuan ni pun jawab lah kan, cakap lah. Tadi masa diorang nak minum air ni pun, kat dalam bekal air tu pun dah memang kosong dah. Diorang tak sempat pun minum lagi. Mami ni tak percayalah apa yang anak-anak Mami ni cakap. Tak mungkin lah kan air 5 liter tu boleh habis sekali minum je. Mami ni fikirkan mungkin anak-anak dia ni menipu agaknya. So membebel-bebel lah mulut Mami masa tu. Tak lama lepas tu, diorang ni sekeluarga pun sampailah dekat rumah. Petang tu, masa kat rumah tak ada apa-apa perkara pelik pun yang berlaku. Hinggalah ke belah malamnya. Pada sebelah malam tu, Mami ni dah rasa sakit kepala dah. Sakit kepala tu punya sakit terasa yang amat sangat. Terasa mencocok-cocok sakitnya tu. Sakitnya daripada hubung-hubung kepala ni bawalah ke belakang kepala. Entah kenapa pun, entah apa silapnya pun, Mami pun tak tahu. Mami memang tak tahu langsung apa punca yang menyebabkan dia ni sakit kepala. So Mami ni just ambil Panadol je, terus umbat 2 biji, dengan harapan sikit kepala tu lepas makan ubat tu settle. Kalau tak dapat baik pun, berkurangan sikit pun jadilah, kata Mami ni. Tapi malangnya langsung tak ada perubahan pun, kata Mami ni. Sakit kepala tu terus je mencocok walaupun Mami ni dah makan ubat pun. Esok paginya, Mami ni pun pergilah klinik. Dia pergi ambil ubat dengan MC sekali.
Mami ni dah tak larat dah nak pergi kerja. Sebab sakit kepalanya tu langsung tak reda dah. Mami ni just rehat je kat rumah hari tu. Esoknya lagi, Mami tetap jugalah kena pergi kerja. Walaupun sakit kepala dia tu masih lagi sakit dan tak reda langsung pun. Tanda-tanda nak hilang sakit kepala tu pun langsung tak ada. Makin sakit lagi ada lah kan. Tapi hari seterusnya, Mami ni ambil MC lagi. Sampai satu masa tu, dalam tempoh seminggu tu, Mami ni terpaksa jugalah ambil cuti tahun. Sebab dah banyak sangat dia ambil MC. Lagipun dia nak pergi klinik pun dah tak larat lagi dah. Sakit kat kepala pula makin parah masa tu. Dan makin lama, rasa macam nak makin pecah kepala Mami ni. So satu malam tu, bila dah terasa sakit sangat kepala Mami ni pun panggil lah suami dia minta bantu. Minta tengok-tengokkan kalau boleh bantu picit-picit lah, buat apa yang patut lah kat kepala Mami ni. Sebab Mami dah tak tahan sangat sakit kepala malam tu. So suami Mami ni pun picit-picit lah kepala Mami. Sambil dia picit tu, sambil-sambil lah dia baca ayat-ayat kursi dengan ayat ruqyah yang dia amal. Dengan tiba-tiba je Mami ni menjerit-jerit. Lepas tu dia bangun terus daripada dia tengah duduk tu. Terus dia cakap, "Jangan kacau aku." Masa tu yang ada kat dalam badan Mami ni bukan lagi Mami dah. Ada benda lain dah yang menumpang dalam badan Mami dah time tu. Entah apa makhluk yang dah menguasai badan Mami masa tu pun tak ada siapa pun yang tahu. Suami Mami ni pula dah boleh agak dah. Yang depan dia ni bukan Mami lagi dah. Memang ada makhluk lain yang menumpang ni, dah sah dah ni. So suami Mami ni pun teruskan je lah baca-bacaan ayat ruqyah yang dia tahu. Dalam masa yang sama, Mami ni pun menjerit-jerit lah, meraung-raung macam orang kena pukul. Marah betul dia bila suami si Mami ni tak berhenti-henti baca ayat ruqyah. Dia suruh suami Mami ni diam. Dia tak suka dengan apa yang suami Mami ni baca. Dia kata dia rimas. Suami Mami ni pun balaslah balik kan apa benda yang dalam badan Mami ni cakap tu. Kalau hang tak suka, hang baliklah ke tempat hang. Buat apa hang duk kacau kat sini? Benda yang menumpang kat Mami tu pun menjawab balik. "Aku tak boleh nak balik rumah aku. Rumah aku jauh. Kau kena hantar aku balik." Suami Mami ni pun sambung lagi. "Hang duk mana? Kenapa hang duk ikut kami?" Benda yang dalam badan Mami tu pun jawab lah. Dia jawab dalam nada yang macam garang sikit kali ni. Lepas tu dengan suara dia yang garau-garau, memang menjadikan seram lah kalau dengar. "Aku ikut sebab anak-anak hang dah pijak kepala aku masa aku duk berehat bawah pokok. Lepas tu benda tu sambung lagi. Aku ikut keluarga hang naik kereta masa balik. Aku yang minum air tu sampai habis." Masa ni, barulah suami Mami ni teringat yang anak-anak dia ni main redah je tak ikut laluan pejalan kaki. Lepas tu main lari-lari kat kawasan tu. Kat situ memang ada satu pokok yang ada akar berjuntai-juntai. Orang Pening cakap nama pokok tu pokok jawi. Lepas tu suami Mami ni pun sekali lagi lah cubalah halau dengan bacaan ayat-ayat ruqyah dia tu. Dia nak suruh benda tu keluar daripada badan Mami ni. Tapi bila suami Mami ni baca ayat ruqyah tu, benda tu menjerit-jerit lagi. Lagi kuat suami ni baca ayat ruqyah tu, lagi kuat dia menjerit. Dia suruh suami Mami ni diam. Diam. Aku cakap diamlah. Kalau hang tak diam, aku picit kepala bini hang sampai dia mati." Ugut benda yang kat dalam badan Mami tu dekat suami Mami ni. Tapi suami Mami ni tak peduli pun. Dia tetap juga suruh benda ni keluar, pergi balik tempat asal dia. Last, benda yang menumpang kat badan Mami ni pun minta suami Mami ni hantar dia balik dekat tempat asal dia. Suami Mami ni pun tanyalah daripada mana dia datang, daripada mana asalnya benda yang dalam badan Mami ni. Benda tu jawab. Dia kata tempatnya dekat Bukit Jambul, tempat yang diorang parking kereta masa diorang nak pergi ke mall tu. So suami Mami ni pun setuju je lah untuk hantar benda ni balik ke tempat asal dia, dengan syarat benda ni jangan ganggu lagi keluarga Mami ni lagi.
Masa nak hantar benda tu balik, jam dah nak dekat pukul 1 pagi dah. So masa nak naik kereta tu, selalunya kalau mami yang normal ni, dia akan duduk dekat depan. Tapi kali ni dia nak duduk kat belakang pula. So suami mami ni pun tanyalah kan, kenapa dia nak duduk dekat belakang, kenapa tak duduk dekat depan. Benda tu bagi tahu, masa dia ikut balik hari tu, dia duduk dekat seat belakang. So kali ni pun dia akan duduk kat mana tempat asalnya dia datang. Suami mami ni pun bila benda tu dah bercakap macam tu, dia akur je lah. Sebenarnya suami mami ni pun masa tu ada risau-risau juga kan, bila benda tu kata dia nak duduk dekat seat belakang. Manalah tahu kalau tiba-tiba masa tengah drive dia cekik suami mami ni ke, tak pun dia melompat keluar kereta ke kan. Manalah tahu kan. Itu risau suami mami tu. Dalam perjalanan nak mengantar benda Allah ni balik ke tempat asal dia tu, benda ni pun berceritalah kat suami mami ni, yang dia ni mati kena bunuh dekat tempat tu. So sejak daripada hari dia dibunuh tu, dia hanya duduk dekat situ je. Bila sampai ke tempat yang dimaksudkan benda Allah ni, suami mami ni pun suruhlah benda tu keluar. Baliklah ke tempat asal kau, dia kata. Sambil tu suami mami ni pun baca-bacalah ayat ruqyah yang dia amal ni. Dalam tengah suami mami ni baca ayat-ayat ruqyah tu, dengan tiba-tiba guys, angin kuat betul-betul menerpa ke muka suami mami ni. Zoom. Serentak dengan tu juga, bunyi anjing-anjing kat kawasan tu mendayu-dayu, menyalak-nyalak. Sayu-sayu aja bunyinya. Tak lama lepas tu, mami pun sedar balik. Tapi masa mami sedar tu, mami ni memang lemah sikit lah badan dia. Tapi dalam masa yang sama, sakit kepala mami yang tak berhenti hari tu pun terus hilang je. Hilang macam tu je. Sejak dari hari tu hinggalah sampai sekarang ni, walaupun anak-anak mami ni dah besar panjang, diorang masih ingat lagi benda yang berlaku ni. Jadi diorang sendirilah yang boleh ambil iktibar dengan apa yang berlaku ni. Kalau pergi tempat orang tu, jangan buat macam tempat sendiri. Kenalah ikut arahan sikit. Betul kata mami ni. Ingat tu, kalau pergi mana-mana, tolong patuh sikit dengan arahan. Tak payah nak mengada-ngada, pakai langgar je, pakai kepala sendiri. Tapi dalam kes mami ni, anak dia ni masih kecil-kecil lagi. Tak boleh nak salahkan dia pun, tak boleh nak dengar arahan pun. Budak-budak ni memang perit. Yelah kan, budak-budak manalah buat benda pakai otak pun. Apa yang dia buat semua nak sonok-sonok je, ya tak? Tapi itulah yang tanggung akibatnya mak bapak juga. Betul tak? Bertabahlah wahai ibu bapa semua. Perkara yang tak diduga ni, kalau kata dia nak berlaku, memang akan berlaku juga. Walau macam mana kita cuba elakkan pun, kalau kata nak kena, kena juga. Tak boleh nak elak pun. Begitulah seadanya. Alright, so begitulah kisah yang pertama malam ni. So kita sambung balik dengan cerita yang kedua pula. Let's go. Kisah ni berlaku masa Mastura dengan kawan-kawan dia ni masa tu tengah mengaji Al-Quran. Masa zaman kanak-kanak dia lagi. Masa tu umur Mastura ni lebih kurang 10 tahun. Masa kejadian ni, kata Mastura, ada lebih kurang 6 hingga 7 orang macam tu yang sama-sama pergi ngaji Al-Quran kat tempat yang sama masa tu. Salah seorangnya adalah abang kepada Mastura, yang masa tu umur dia 2 tahun lebih daripada Mastura. Maksudnya dalam 12 tahun lah umur abang kepada Mastura ni. Kisahnya macam ni guys. Ada seorang budak perempuan ni, nama dia Salma. Salma ni, rumah dia agak jauh sikit daripada rumah kawan-kawan dia yang lain. Kalau dia pergi ngaji, biasanya memang solo lah. Tak macam budak-budak lain yang berjalan kaki ni. Tapi si Salma ni kalau pergi ngaji, dia akan naik basikal. Jalan yang Salma lalu tu ada satu bukit. Kalau daripada rumah Salma ni nak ke tempat ngaji tu, suka atau tidak, nak atau tak nak, dia kena lalu juga kat kawasan ni. Kawasan tu memang sunyi sikit. Jalannya agak gelap-gelap, suram-suram sikit. Kat kawasan tu jugalah ada banyak pokok buluh dengan dusun durian. Aku yang dengar ni pun dah boleh agak dah macam mana punya sunyi dengan seram jalan ni kalau lalu waktu malam.
Okay, kita sambung balik. Sorry, menyimpang sikit. Ada satu malam tu, seperti biasalah, Salma ni akan berbasikal nak pergi tempat mengaji dia. Tapi bila je dia sampai kat kawasan bukit tu, tiba-tiba basikal yang dia bawa ni terasa berat sangat. Dia punya berat tu, si Salma ni rasa macam dia buat guni beras kat belakang seat basikal dia. Pada mula-mula tu dia garahkan diri dia jugalah kan untuk kayuh basikal tu juga. Tapi makin kuat dia mengayuh, makin terasa makin berat basikal dia. So dalam masa yang sama dia pun terasa pelik jugalah kan. Dah kenapa pula dengan tiba-tiba basikal yang dia bawa ni terasa berat sangat. So dia pun tolehlah ke belakang. Dia nak tahu jugalah kan apa yang berat sangat dengan basikal dia ni. So dia tolehlah ke belakang dengan kayu-kayu toleh. Bila si Salma ni pusing je kepala dia untuk pandang kat tempat duduk belakang seat dia ni, dengan tiba-tiba dia terasa macam nak terhenti sekejap jantung si Salma ni. Bila dia terpandangkan apa yang ada dekat seat belakang dia ni, spontan jugalah dia terasa mulut dia ni macam terus jam nak menjerit. Jam. Teruslah si Salma ni terjun daripada basikal dia. Lepas tu lintang ukang dia lari terus menuju ke rumah ustazah ngaji tu. Masa ni Mastura ni dengan kawan-kawan dia tengah mengaji dekat rumah ustazah tu. Diorang ni semua termasuk si Mastura ni boleh nampak lah kepanikan muka si Salma ni. Muka si Salma pula masa ni memang dah pucat lesi dah. Menggigil-gigil satu badan dia. Lepas tu berpeluh-peluh dah satu badan ni. Ustazah ni pun tanyalah kat Salma apa yang dia panikkan sangat masa tu sebenarnya. Tapi si Salma ni diam je. Lama jugalah dia diam masa tu. Sambil tu air mata dia keluar laju je. Tapi suaranya tak keluar langsung. Sebab dah takut sangat agaknya si Salma ni. Tak lama lepas tu barulah si Salma ni buka cerita apa yang berlaku dekat dia masa tadi tu. Salma ni cerita masa dia tengah kayuh basikal kat jalan atas bukit tu, tiba-tiba basikal dia terasa berat sangat. So dia pun tolehlah ke belakang. Dalam cahaya yang sama-sama macam tu, dia boleh nampak dekat atas tempat duduk belakang basikal dia tu, ada satu orang tua, janggutnya panjang, berwarna putih, tak pakai baju. Elok je duduk dekat belakang seat basikal dia. Janggut orang tua tu punyalah panjang sampai ke pusat panjangnya. Sebab itulah si Salma ni takut sangat. Tu yang dia lari tinggalkan basikal dia tu terus ke rumah ustazah. Memandangkan rumah ustazah lebih dekat berbanding kalau nak patah balik ke rumah dia. So malam tu ustazah ni yang hantar Salma ni balik ke rumah dia. Basikal yang Salma tertinggal kat tepi jalan tu, kat atas bukit tu, bapak dia yang pergi ambil kemudian. Orang janggut panjang tak pakai baju, orang tua. Aku rasa mesti si Salma ni sampai hari ni tak boleh nak lupakan kejadian ni. Betul tak kan? Kalau kena kat aku pun confirm aku ingat sampai mati. Lah masa tu zaman budak-budak. Alright, itu kisah Salma tadi guys. Aku nak sambung cerita lagi kisah kawan si Mastura ni yang namanya Aini pula. Kalau tadi Salma ni kena masa nak pergi ngaji, kali ni si Aini ni pula kena masa dia nak balik ngaji pula. So, apa tunggu lagi? Jom layan cerita ni guys. Let's go. Malam tu si Aini ni habis mengaji awal. Jadi dia cakap dia nak balik dululah sebab nak tidur awal katanya. Biasanya si Aini ni akan balik saing si Mastura ni ataupun kawan-kawan yang lain. Tapi memandangkan kali ni kata nak balik awal, so Aini ni baliklah ke rumah dia seorang-seorang je malam tu. Lepas dia habis mengaji. Lagipun rumah si Aini ni pun sekitar kat situ je. Memang tak jauh pun daripada jarak rumah ustazah tempat diorang ni mengaji. Nak dijadikan cerita, masa ni si Aini ni tengah berjalan seorang-seorang malam hari tu. Bila dia sampai je kat satu rumah ni, Aini ni nampak ada lampu yang masih terpasang terang menerang kat rumah ni.
Sebenarnya rumah tu rumah kawan si Aini dengan Mas Tura juga. Cuma biasanya rumah tu jarang ada orang. Sebab family diorang ni stay dekat luar kawasan. Sebab bapak dia kena bertugas dekat luar kawasan. So jarang-jarang lah diorang balik ke rumah tu. Masa si Aini ni tengok rumah tu terang menerang, dia fikirkan family kawan dia tu dah balik dah. So dah alang-alang terlalu dekat depan kawasan rumah kawan dia tu kan. So dia pun nak singgah lah jumpa kawan dia tu. Kawan yang dah lama sangat tak jumpa dan kawan yang dia terasa rindu sangat nak jumpa. Sampai-sampai depan rumah tu, si Aini pun bagilah salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi senyap je. Tak ada orang pun yang membalas salam si Aini tu. So bila dah berkali-kali bagi salam tapi tak ada pun yang nak menjawab, si Aini ni pun cubalah hintar daripada celah-celah tingkap tu, daripada tingkap kaca sebelah pintu tu. Tengah dia intai-intai daripada celah-celah tingkap tu, sambil tercari-cari penghuni rumah tu, tiba-tiba si Aini ni, dia ternampak bukan kawan dia ataupun ahli keluarga kawan dia yang ada kat dalam rumah tu. Tapi apa yang Aini ni nampak, seorang perempuan tua tengah duduk dekat satu kursi goyang membelakangi tingkap yang Aini ngendap ni. Aini ni dia nampak jelas sosok tubuh tu memang sosok tubuh seorang perempuan tua. Walaupun kedudukan orang tua tu membelakangkan si Aini ni. Yang buat Aini ni rasa takutnya tak tertahan tu, dengan tiba-tiba perempuan tua tu boleh pula dia toleh ke muka Aini dengan tiba-tiba. Lepas tu dia terus senyum panjang yang melirik tu, senyum-senyum seram tu. Sudah. Masa ni si Aini ni rasa badan dia macam dah nak lembik dah. Dia punya derau dengan panik tu tak usah cakap lah. Tuhan aja yang tahu perasaan dia masa tu. So apa lagi lah kan si Aini ni, teruslah lari lintang pukang tak cukup tanah. Sambil dia lari tu, sambil dia tutup mulut dia sebab nak tahan jerit kata dia. Lari sampai tutup. Sebenarnya guys, muka nenek tua yang Aini nampak sebenarnya sama dengan muka arwah nenek kawan dia yang tinggal kat rumah tu. Tapi nenek tu dah meninggal setahun yang lepas pun. Itu yang buatkan si Aini ni jadi takut sangat. So esoknya kakak si Aini ni pun singgahlah kat rumah tu, untuk pastikan sama ada family penduduk rumah tu dah balik ataupun belum. Rupa-rupanya rumah tu memang kosong pun. Memang tak ada orang pun. Sudah. Kalau rumah tu tak ada orang, siapa yang Aini nampak tu? Nenek dia pun dah meninggal tahun lepas. Dua kisah seram daripada pengalaman Mas Tura masa dia kanak-kanak. Boleh tahan juga pengalaman dia ni. Yang seorang jumpa atuk tua, yang seorang jumpa nenek tua. Kalau zaman kita ni kanak-kanak dulu, kalau kata nak pergi mengaji je, memang macam tu lah cara dia. Jalan ramai-ramai dengan kawan-kawan, bawa mukadam, bawa Quran, kadang-kadang naik basikal. Memang terasa seronok sangat je lah masa tu kan. Betul tak? Tak tahulah kalau korang rasa ke tidak. Kadang-kadang terasa untung juga bila dapat rasa pengalaman macam ni. Tapi zaman sekarang ni aku tak tahulah macam mana gayanya kalau nak pergi ngaji tu. Sebab zaman sekarang ni dah moden kan. Siap ada yang belajar ngaji sekarang ni pakai online je. So tak dapatlah rasa apa yang budak-budak zaman dulu rasa. Memang seronok kan time tu. Aku ni masa dulu-dulu pergi ngaji, sebelum aku ni ada basikal, aku pun jalan kaki juga. Agak jauh jugalah tempat ngaji tu daripada rumah aku. Zaman tu aku duduk dekat kawasan taman perumahan. So taklah berapa seram sangat keadaan jalan tu. Cuma yang buat aku seram, bila aku kena kejar anjing. Time tu memang seram. Lintang pukang lari tak cukup tanah. Nampak anjing takut. Kadang-kadang anjing tu belum pun kejar aku pun, daripada jauh je pun dah takut dah. Jauh pula aku menyempang. Okey lah guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Jangan lupa hit the subscribe button tu, bagi yang belum subscribe channel aku ni. Jangan lupa komen kat bawah ni sekali. Ceritalah pengalaman korang pergi ngaji masa kecil-kecil dulu tu. Aku pun nak tahu juga. Yelah, lain tempat lain caranya kan. Alright. Yang mana nak hantar cerita kat aku, korang jangan segan-segan. Korang boleh je email kat aku melalui
malamistik@gmail.com atau korang boleh hantar melalui mana-mana sosial media aku. Dari Instagram ke, daripada TikTok ke, tak kisahlah. Janji memudahkan korang. Tapi sebelum nak hantar cerita tu, pastikanlah cerita tu lengkap sikit. Letaklah detail cerita tu betul-betul. Kat mana kejadian tu berlaku, bila waktu cerita tu berlaku. Janganlah letak setakat satu perenggan je. Detailkanlah sikit cerita tu, pasal kejadiannya tu. Barulah sedap kita nak storykan balik. Ya tak? Okay guys, sampai sini je malam mistik kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.